Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Subhanallah. Mari kita mulakan pertemuan kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Kita ucapkan astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada baru 5 orang, tak apa, kita jalan terus sebab live ini ada rakaman. Jadi kalau saya tunggu tu rakaman juga akan menunggu nanti, jadi rasa tidak sesuai. Jadi kita teruskan. Alhamdulillah. Kita bertemu di pagi ceria ini, alhamdulillah ya. Kita istighfar berapa kali ya? Kita tanya diri kita pukul 9 pagi ni, 9 minit ya. Apa yang kita buat sepanjang pagi ini ya. Pagi-pagi sejuk ni, hujan tak tahulah di tempat anda semua, di tempat sahabat sekalian di Sungai Merak ni, rasa macam cuaca mendung lah. Dan sebenarnya cuaca begini satu rahmat kepada kita. Kita merasakan tidak panas dan tidak juga terlalu hujan lebat dan sebagainya. Cuaca cantik. Cuma orang yang nak jemur kain tu selalunya frust sikit lah. Dan apapun kita sentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa saja Allah beri itu adalah kebaikan untuk kita. Apalah yang kita mampu sebagai seorang hamba Allah untuk menentukan hari panas ke, hari hujan ke dan sebagainya. Terlanjur musim hujan ni, saya peringatkan diri saya dan juga kepada sahabat semua makbul doa kalau hujan turun itu Allah turunkan rahmat semua. Makbul doa kita, jadi kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kita hajati. Okey, saya ni macam okey, tak apa kadang-kadang orang tua begitulah pakai cermin, sengit. Alhamdulillah setakat yang kita mampu. Okey, sebelum saya mulakan, saya nak lihat dulu siapa-siapa yang ada ni. Kita ada Kamisa, kita ada Norisha, nama pun dekat-dekat sama Kita lihat, saya pinkan dulu ini siapa di Kamisa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi kepada semua sahabat siapa lagi ni?
Nuri Syam, dia take kawan-kawan dia, Alhamdulillah ya. Begitulah kita, sebab kadang-kadang jom kita take 5 orang kawan kita. Itu adalah satu usaha untuk menyebarkan ilmu. Kadang-kadang kawan-kawan kita tidak ada reminder untuk mereka ingat hari ini ada tadabbur dan sebagainya. Mudah-mudahan apabila mereka mendapatkan hidayah, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan pahala kepada kita. Di Muhammad Ali, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Elvira, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Banyak love tu. Kamisah ya. Hamzah dia daripada Singapura. Banyak kali dah boleh perkenalkan rakan-rakan yang lain. Ada lagi yang tidak tulis komen tapi watching. Okay. Nampaknya alam maya mempertemukan kita. Ramai juga yang mengikuti tadabbur ini yang benda tidak pernah berjumpa di luar. Muka dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan bertemu, dan seandainya kita tidak dapat bertemu di dunia ini, mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, moga Allah Subhanahu Wa Taala temukan syurga-Nya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selawat itu okay. Dia ada siapa lah terima kasih Kasha. Saya takut ini putar-putar, harap-haraplah lagi okey habis kita ni ada gangguan, mohon maaf. Okey, kita terus saja kepada tabur kita. Syurga 65. Ayat 64, 63, 62, 61. Semaitan dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang untuk bagaimana itu disebut dalam lebih dan macam-macam lagi kita dah belajar bab Faraid, bab yatim, kita baca macam-macam. Terus sama juga dengan kita ada politik dan sebagainya, keuangan, hukum yang diberikan. Kerana nampaknya dalam ayat yang kita baca dalam hari ini, Allah Subhanahu Wa Taala menekankan lagi beri pentingnya kita merujuk kepada Allah, merujuk kepada hukum Allah dalam penyelesaian sesuatu hukum. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Jadi Allah kata, ini adalah bila Allah berikan sumpah dalam Al-Quran banyak kalimah-kalimah dikatakan half ataupun sumpah seperti wal qalam, afala, macam-macam kita baca dalam ayat lazim banyak yang sumpah. Malah di pertengahan surah pun yang kalau kita lihat dalam fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad. Allah ni bercakap dengan Muhammad pada ketika itu fala wa rabbika la yu'minuna. Jadi dia kata demi Tuhan kamu ya Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman
sehingga mereka menjadikan hatta yuhakkimuka, sehingga mereka menjadikan engkau. Maksudnya kan dia kata rujuk kepada Allah dan Rasul, sehingga mereka menjadikan engkau dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka sebagai penentu ataupun untuk memberikan hukuman ataupun keadilan. Jadi itu yang boleh disebutkan bahawa ini adalah satu kesimpulan yang kokoh dengan apa yang telah disebutkan sebelum ini tentang cerita-cerita adanya yang tidak mahu mengikut hukum Allah, sedangkan mereka mengaku beriman. Sedangkan mereka mengaku beriman, seperti Bishr dan juga cerita yang pertama yang kita ceritakan, iaitu ketika Allah mengutuskan seorang pemimpin dan kemudian pemimpin itu menyuruh Abdullah bin Huzaifah menyuruh membakar diri pengikutnya, lalu mereka rujuk kepada Rasulullah. Tidak semestinya kita rujuk kepada pemimpin, tetapi sekiranya perkara itu meragukan atau menimbulkan perselisihan, maka rujuklah kepada hukum Allah. Jadi pada hari ini Allah sebutkan demi Tuhan kamu wahai Muhammad, tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dalam mana-mana perselisihan. So kalau kita tidak meletakkan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulnya sebagai hakim, hakim tu maksudnya kita rujuk hukum yang dibawa oleh Rasulullah, hukum yang disampaikan oleh Allah melalui Rasulnya, untuk kita jadikan panduan dalam memberikan hukuman, maka kita tidak lagi boleh disifatkan beriman. Jadi maksudnya sesiapa yang ingkar dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, maka tidak dapat disifatkan sebagai beriman. So itu cakap literalnya lah. Kalau kita nak huraikan, maksudnya Bonda rasa Bonda dah ceritakan pada pertemuan kita 2-3 siri yang lepas, iaitu apa sahaja hukum yang meragukan, sama ada meragukan diri sendiri ataupun ada perbalahan di antara dua pihak, maka lihat Allah katakan apa. Saya beri contoh mudah sahaja tentang pembahagian harta. Sekiranya si mati meninggalkan contohnya 2 orang anak perempuan, 1 anak lelaki. Kemudian mereka berbalah, mereka nak bagi sama, mereka kata tak, saya yang berlemak, seorang lagi kata itu, seorang lagi kata ini, dan mereka berbalah. Bagaimana cara untuk memutuskannya? Kalau di dalam Al-Quran mengatakan rujuk kepada Allah dan Rasul, Rasul sudah tidak ada. Tetapi dia ada Al-Quran dan Sunnah. So apa disebutkan dalam Al-Quran berkaitan dengan waris pesaka? Lizakari mithla hazil unsa. Seorang lelaki itu mendapat bahagian 2 kali ganda daripada perempuan. So ini hukum tetap, hukum yang sahih, sarih, tidak boleh diubah-ubah. Kalau kita tak ikut perintah itu, so kita tidak beriman. Itu maksudnya. Bila Allah kata tidak disifatkan, fala wa rabbika, demi Tuhan kamu ya Muhammad, kamu tidak boleh, la yu'minun, tidak beriman, hatta yuhakkimuka fima syajar, sehingga kamu boleh menghukum apa yang mereka pertengkarkan, apa yang mereka selisihkan. So tak bolehlah kata, tak apa, kita pergi jumpa makcik ini, pakcik ini, sebab dia lah tokoh keluarga, kita pergi jumpa penghulu, jumpa ni. Kalaulah penghulu itu menghukumkan tidak sama dengan hukum yang diturunkan dalam Al-Quran, tidak sama hukum yang diturunkan di dalam, yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita tidak boleh ikut yang itu. Kena ikut apa yang diterangkan dalam Al-Quran. Sebab itu, Bonda dah sebut daripada semasa kita membuat bercerita tentang pembahagian faraid. Kita lebih baik rujuk kepada ahli agama yang faham, yang fokus, yang
memang pakar dalam bidang pembahagian harta. Supaya memberikan nasihat. Memberikan nasihat mengikut panduan Al-Quran. Ini contoh yang saya bagi. Banyak lagi contoh lain. Contoh kalau kita kata penggunaan wang negara contohnya. Apa yang Allah jelaskan, apa yang Rasulullah pernah buat, itu sunnah. Mungkin kita kata, oh tak sesuai, itu zaman Rasulullah. Tapi kita ni ada akal yang Allah berikan. Kita boleh lihat bagaimana sebenarnya apa yang terkandung. Mesti ada tersirat di dalam perkara-perkara tersebut. Walaupun tak jelas hukumnya dan sebagainya. Apatah lagi kalau hukum jelas. Contohlah, di dalam, kalau ada lah, mungkin dulu ada, sekarang dah Alhamdulillah, tentang uniform sekolah. Kanak-kanak, contohnya pelajar sekolah tidak dibenarkan menutup aurat, tidak benarkan pakai tudung. So dia kena rujuk pada Al-Quran, rujuk pada hadis tentang aurat perempuan. Tapi kalau dia kata tak boleh pakai niqab, pernah satu masa agak bising juga bila Al-Azhar tidak membenarkan pelajarnya memakai niqab. Kita kena faham hukum. Alhamdulillah yang pakai niqab itu, Alhamdulillah, sebab memang ada, tapi hukum itu agak tidak berat untuk mengatakan mesti tutup muka, sebab sebenarnya yang wajib ialah seluruh anggota melainkan muka dan tapak tangan. So muka itu boleh dilihat, tangan pun boleh dilihat. Tetapi ada yang mahu lebih berhati-hati, sebab kadang-kadang boleh menimbulkan fitnah kerana wajah, maka dia menutup muka. Tapi Azhar pernah dan sampai sekarang pun saya kira tidak membenarkan memakai niqab di dalam kawasan bukan di luar, kawasan universiti. Dia ada sebab sebenarnya. Jangan kita terus mengatakan apa ni, Azhar sepatutnya menjadi contoh, kenapa nak pakai niqab tak bagi. Dia ada sebab. Saya pernah belajar sana dan pernah berlaku. Kadang-kadang ada orang mengambil kesempatan, contohnya lelaki, sebab kawasan itu tidak dibenarkan orang lelaki masuk melainkan ada urusan ataupun pensyarah dan kaki tangan. Orang lelaki boleh masuk, dia tutup muka, niqab dan sebagainya, ambil kesempatan. Orang jahat ambil kesempatan. Sebab itu tidak dibenarkan. Masa peperiksaan ada orang lain, hantar orang lain pergi jaga periksa. Sebab itulah tidak dibenarkan memakai niqab. Jangan kita tutup tanpa usul periksa. Tapi jangan pula kita kata, oh niqab tu tak wajib. Memang tak wajib. Tetapi dia baik untuk dipakai. So kita kena hormati orang yang pakai itu sebagai orang yang memang sangat menjaga dirinya. Okey, lanjut begitu juga, boleh sebutkan ada beberapa perkara yang perlu kita kaji dahulu sebelum kita rujuk kepada Al-Quran. Sebab dia merujuk, ulama Azhar tu merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada hadis. Sebab tu dia mengeluarkan karar ataupun mengeluarkan peraturan-peraturan itu. Bukan maksudnya peraturan itu mengikut emosi ataupun mengikut cita rasa mereka. Itu yang perlu kita faham. Itulah itu yang dimaksudkan dengan merujuk kepada Al-Quran. Jadi kalau selagi kita tidak merujuk kepada Al-Quran, maka selagi itulah kita tidak dikatakan beriman. Maaf ya. Sekejap saya nak minum. Kemudian dia kata, summa la tajidu fi anfusihim. Kemudian mereka tak rasa apa-apa dalam diri mereka. Haraja. Rasa macam bersalah, rasa macam buat satu kesalahan kerana tidak ikut perintah Allah. Mimma qadaita wa yusallimu taslima. Dia tak rasa apa-apa dengan apa yang telah engkau hukumkan wahai Muhammad. Dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Begini kalau kita
membuat ataupun melanggar hukum Allah, kita akan rasa bersalah. Sepatutnya itu orang beriman. Dan dia akan segera bertaubat. Dan orang yang patuh kepada hukum Allah, dia juga tidak merasa berat, tidak rasa terbeban dengan hukum itu. Tidak merasa terbeban. Sebab orang kata susah jadi muslimah ni. Banyak sangat perkara yang diskriminasi yang berlaku pada perempuan. Lalu mereka merasa terbeban. Pakai tutup aurat, kat rumah kalau ada ipar duai, ada ini kena tutup walaupun dalam rumah sendiri, dan macam-macam yang selalu rungutan-rungutan berlaku. Itu iman tipis lagi kalau fikir begitu. Sebab itu Allah kata la yu'minu, dia tidak beriman sehingga meletakkan Allah dan Rasul sebagai hukum. Kalau Allah kata begini, maka beginilah. Tidak boleh dilanggar dan tidak boleh kita rasakan dia satu beban. Percayalah para sahabat pejuang syurga sekalian, Masya Allah, Tabarakallah. Setiap yang Allah berikan hukum itu pasti sesuatu yang terbaik. Sesuatu yang terbaik. Sama ada kita tahu apa yang terbaik di belakangnya, di sebaliknya ataupun tidak, pastinya ada kebaikan. Jadi kita janganlah merasa ragu, merasa tidak puas hati dan sebagainya. Mungkin para sahabat pejuang syurga sekalian biasa dengar juga kan rungutan-rungutan daripada rakan-rakan kita muslimah, bila mereka dikehendaki, contohnya menutup aurat, tidak dibenarkan bersentuhan lelaki dan perempuan, dia tak boleh salam, Tolong faham, tidak boleh bersalam di antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram kerana bersentuhan. Saya nak sebut ni sebab ada pandangan, ada ulama yang membenarkan. Saya dah cari puas dah. Saya jumpa satu tapi agak lemah lah untuk dipegang, jadi tak perlulah. Kita peganglah, mengatakan tidak boleh. Bukan susah sangat. Alhamdulillah musim PKP ni, jangan kata nak bersalam dengan lelaki, bersalam dengan perempuan, sesama perempuan, lelaki sama lelaki pun sudah tidak dibenarkan. Sahabat sekalian, hampir setahun dah kita dilatih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga diri kita. Itu kita jaga diri kita dalam masalah kesihatan kita. Bila Allah tidak benarkan bersalam lelaki dan perempuan, bukan masalah kesihatan sahaja, tapi masalah-masalah yang berkaitan, yang mungkin menimpa fitnah di antara manusia. Bukan fitnah tu mesti orang kata kita tidak fitnah, itu adalah perasaan yang tidak baik, terutamanya tak kiralah dia tua atau muda, isteri orang atau tidak. Bila saya sebut tua atau muda ni, memang ada pandangan, ni pun ada pandangan mengatakan wanita yang sudah menopause ataupun sudah tidak haid lagi, hukumnya agak lebih ringan lah. Ada yang mengatakan boleh, tetapi Bonda dah sebut dah, tak apa Bonda ulang lagi. Dalam masa sekarang ini mungkin berbeza dengan zaman dahulu, sebab berlapik juga ataupun ada penjelasan di dalam kitab mengatakan menopause itu ataupun at-taqa'ud, wanita yang sudah putus asa daripada haid, kata adalah boleh membuka aurat, contoh aurat tidak keterlaluan dah, tetapi wanita yang tidak lagi menimbulkan nafsu. Sebab itu kalau kita tengok nenek-nenek yang dah terbaring, rambutnya putih, umur 90-an, sakit, tak perlulah kita beria-ia nak pakaikan dia tudung kalau dia panas, dia baring sakit, kerana itu memang sudah ada pelepasan untuk mereka. Tapi kalau kita nak pakaikan juga sebagai satu ibadah, itu adalah lebih baik. Sebab itu dia memang ada sebut dalam tafsir Qurtubi. Kalau dia melakukannya adalah lebih baik, menutupnya adalah lebih baik. Jadi kalau nak salam makcik-makcik yang dah tua tu tak apalah. Saya lihat sekarang umur 60-an masih lagi tidak dikatakan tua pada zaman kini. Pada zaman ini masih lagi ada perkara-perkara yang boleh menimbulkan
fitnah. Okey Shima, cantik backgroundnya lah, tak ada apalah nak kitab sahaja pun. Kita, itulah teman kita. Sebenarnya saya buat turun daripada buku kecil, ketuhanan kecil saya di atas, buat turun sikit-sikit yang saya perlu baca. Nanti kalau dah buat turun banyak, saya perintah pula orang bawa naik. Jadi saya nak melihat sebenarnya siapa yang ada. Fauziah, Amin, Nisa. Saya ni kalau ada pengikut tegar saya, bonda ni, bila dia tak ada memang bonda macam sakit ke apa ke, contoh ya Kamisa tak timbul malam lepas malam Rabu malam. Saya fikir tak sihat ke, tapi saya sedap hati mungkin dia ada. Kadang-kadang kita dah follow satu live, kita tak boleh tinggalkan. Saya fikir begitu. Saya terus, ya Allah, mudah-mudahan dia sihat dan sejahtera. Macam itulah kita, kira kita lama tak jumpa kawan-kawan. Kita doakan mudah-mudahan mereka sihat dan sejahtera. Itu yang sepatutnya kita lakukan atas nama persahabatan pejuang syurga. Kalau kita tak nampak dia, kita doakan. Nampak pun doakan, tapi tak nampak lagi kita sebab tak tahu perkembangan. Okey, jadi kembali kepada tadi, ayat tadi ialah kita buat kesimpulan satu ayat tadi, pada Allah sebenarnya menyimpulkan apa yang diceritakan beberapa ayat sebelumnya. Seseorang itu tidak boleh dikira beriman selagi dia tidak rujuk kepada Allah dan Rasulnya. Dan maksud rujuk kepada Allah dan Rasulnya, Allah sebutkan di dalam ayat itu juga. Dia kata, fala summa la yajidu fi anfusihim, kemudian tak rasa dalam diri mereka haraja, satu beban, mimma qadaita, dengan apa yang telah kamu hukumkan, wa yusallimu taslima, dan menerimanya dengan baik. Itu orang yang beriman. Dia berlapang dada, bertoleransi dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita perlu faham. Bagaimana kita perlu menerima semua hukum Allah dengan rasa tenang, dengan rasa lapang dada. Sebenarnya orang yang beriman ni, tuan-tuan dan puan-puan sahabat pejuang syurga sekalian, Masya Allah, orang yang melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah akan merasa lega. Orang yang beriman apabila melakukan perintah Allah merasa puas, merasa sangat berjaya, maksudnya tidak ada rasa susah, tidak ada rasa bebanan dan sebagainya. Contoh solatlah kita fikir, ini bukan perbalahan tetapi contoh yang saya nak berikan. Bila waktu solat sampai dan selagi kita tidak melakukan salat, orang yang beriman akan rasa ada perkara yang dia tidak lakukan. Ada perkara yang mesti dia langsaikan. Apabila dia lakukannya, barulah dia merasa puas. Tambah lagi dia melakukan sunat, dia melakukan baca Al-Quran dan sebagainya, lagi dia merasa bahagia, merasa tenang, merasa begitulah tanda-tanda iman. Halawatul iman, kemanisan iman. Selagi makin dekat kepada Allah, makinlah rasa kebahagiaan, rasa sahabat pejuang syurga sekalian. Kita sambung ayat ini. Ayat ini lagi satu peringatan yang sangat perlu kita lihat. Kita lihat auzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna katabna alaihim an iqtulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilum minhum. Cuba lihat Allah memberikan satu andaian, dan memang ini ada berlaku. Lau anna katabna alaihi, kalau kami tentukan atau hukumkan supaya mereka itu bunuh diri mereka. Ataupun hukum mengatakan bahawa orang yang melakukan kesalahan ini, contoh dia mungkin membuat kesalahan membunuh orang, maka dia mesti memberi hukum pada diri dia bahawa dia kena bunuh juga. Hukum qisas mengatakan begitu. Dan hukum Allah awikhruju min diyarikum, ataupun dia terpaksa dikeluarkan daripada rumah mereka.
kerana dia buat kesalahan takzir contohnya, kalau kita lihat dalam hukum Islam mengatakan seorang yang mendekati zina hendak takzir dan dibuang negeri, contohlah kan, maka dia akan lakukan. Contoh itu contoh hukum. Mungkin hukum sekarang kita nak lihat mungkin ada juga berlaku. Contohnya kita duduk di tempat orang ataupun kawasan milik orang lain. Yang orang itu tidak benarkan kita duduk di kawasan itu hak dia. So kita kena keluar daripada rumah kita. Melainkan maksudnya kita kena ikutlah, itu perintah Allah. Kalau kita rujuk dalam hukum Allah mesti keluar. Tapi sebagai tuan tanah ataupun tuan rumah itu mestilah ada juga ada perasaan yang juga Allah dah ajar. Maksudnya kita bantu orang, kita tolong orang. Benda ada tulis semalam dalam Facebook story, sebab benda cuma ingatkan diri sendiri sebenarnya. Ada kadang-kadang ada kisah-kisah berlaku dalam hidup kita, boleh terus tulis. Dan dia Rasulullah mengatakan sesiapa manyassara mu'assir, sesiapa yang memudahkan orang lain, orang yang sama-sama mukmin dan menghadapi kesukaran, maka Allah akan permudahkan dia dalam urusannya dunia dan akhirat. Jadi kita bantu ya, kalau ada orang yang menghadapi kesusahan tu kita mudahkan. Jangan kita berat hati untuk membantu. Sebab tu bila saya sebut tadi tentang hukum, dia kena keluar daripada rumah dia, kena keluarkanlah. Sama ada dia kena hukum takzir dan sebagainya. Maka dia walaupun maksudnya Allah nak berikan satu penyataan bahawa sekiranya hukum itu tidak memihak kepada kita pun, maka dia perlu patuh. Sehingga kalau hukum itu mengatakan dia perlu dibunuh atau hukum yang dipatutnya dijatuhkan kepada ialah hukum bunuh, maka hendaklah dia menerimanya. Begitu juga kalau hukum itu mengatakan dia mesti dikeluarkan daripada rumahnya, maka dia keluarkan. Tetapi Allah sebutkan ma fa'aluhu. Tak ada yang nak sanggup buat begitu illa qalilum minhum, melainkan sedikit. Bukanlah Allah kata tak ada. Ada yang sanggup buat begitu tetapi sedikit ya. Jadi kita lihat dalam hukum ini, bila Allah sebutkan perkara itu, kalau Allah sebut dalam Al-Quran, maknanya perkara itu memang ada berlaku. Allah itu maha mengetahui. Allah tahu apa yang berlaku. Sebab itu diturunkan dalam Al-Quran supaya kita timbul kesedaran ya. Dia kata illa qalilun minhum walau annahum fa'alu ma yu'azun, kalaulah mereka lakukan apa yang kalau mereka lakukan, lau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi, kalau mereka lakukan apa yang dinasihati padanya, lakana khairan lahum, maka ini adalah satu yang baik, wa asyadda tasbita, dan itu adalah satu tentulah lebih baik untuk mereka dan lebih meneguhkan iman mereka. Cuba lihat di akhir tu, sebab sebelum ayat yang mula-mula kita baca tadi dalam ayat 65, fala yu'minu, tidak beriman. Di sini diakhiri wa asyadda tasbita. Kalaulah nasihat yang diberikan oleh Rasulullah itu dia patuh, lakana khairan lahum, ada lebih baik, wa asyadda tasbita, dan lebih kukuh imannya. Jadi sekarang sahabat syurga sekalian, kita tanya diri kita, bagaimana kita boleh mengukuhkan keimanan kita? Ya, apa cara kita mengukuhkan keimanan kita? Ya, benda tulis pagi tadi, cintai Al-Quran dan sunnah sebenarnya. Bila kalau kita tadabbur Al-Quran, jadi kita benda sebut cintai Al-Quran. Maksudnya kita berusaha untuk cuba memahami hukum-hukum Allah di dalam Al-Quran, hukum-hukum Allah di dalam sunnahnya, supaya kita patuh ikut
Dan itulah dia penguat iman kita. Itulah menyebabkan kita menjadi terus kukuh, terus tidak risau, terus rasa senang, lega dalam kehidupan kita. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan sahabat pejuang syurga sekalian, sekiranya kita biasakan ataupun teruskan sedikit demi sedikit untuk memahami Al-Quran dengan tujuan untuk mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan memberikan satu kepuasan yang kita sahaja boleh tahu. Orang lain tak rasa, kita yang rasa. Jadi itu adalah santapan makanan kita setiap hari. Jadi setiap hari kita tak dapat baca banyak, macam kita buat tadabbur ini, nampaknya baca satu ayat, dua ayat, seminggu 2 kali pula tu. Jadi maksudnya tidak macam dulu saya pernah buat 3 kali, pernah buat 4 kali, tapi keadaan tidak mengizinkan. Jadi para sahabat sekalian boleh meneruskan sendiri selain daripada tadabbur ini. Kerana banyak juga orang lain yang buat tadabbur ataupun nak baca sendiri pun boleh. Itu adalah satu kerana inilah caranya untuk kita mengembalikan ataupun cara untuk membanyakkan cara untuk lebih kita mencintai ataupun lebih kita patuh kepada Al-Quran. Kadang-kadang kita ni ada perkara bukan dengan orang lain kita berselisih faham. Kadang-kadang dengan suami, dengan anak-anak, dengan isteri, dengan adik-beradik. So bukan mesti perkara besar, urusan dunia, urusan negara yang perlu dirujuk pada Al-Quran. Bukan itu saja. Tetapi setiap urusan kita dengan kawan kita, kita lihat terutamanya yang berkaitan dengan hukum macam saya sebut tadi, harta dan sebagainya, kita rujuk pada Al-Quran. Saya ingat perkahwinan pun. Saya ingat sewaktu saya ini cerita tapi contoh sewaktu bonda dulu apa tu dalam perancangan perkahwinan lah, ada pandangan-pandangan yang mungkin tak tahulah karut marut ke wallahu alam lah, mengatakan tidak boleh tidak baik maksudnya berkahwin. Saya kahwin saudara dan agak pelik sedikit kerana saya adalah sepupu kepada mak suami. Berarti dia pangkat anak pada saya. Sebelum tu dia panggil makcik lah. Jadi nampak macam saya kedudukan saya tinggi, kedudukan dia rendah. Jadi ada di antara saudara-saudara mengatakan orang yang kahwin begini akhirnya begini. Macam-macam lah Dah belum berlaku dia dah bayangkan yang buruk-buruk. Itu sepatutnya kita berserah dan bertawakal kepada Allah. Sebenarnya hukum Allah tidak ada mengatakan tidak sah pernikahan itu. Kenapa kita mahu mengatakan perkara itu tidak boleh? Memang ada pandangan yang mengatakan bahawa tidak baik berkahwin saudara, tapi bukan berarti tidak boleh. Malah walaupun ramai yang mengatakan tidak baik, saya berpegang kenapa Rasulullah mengahwinkan anaknya Fatimah kepada sepupunya sendiri, iaitu sepupu Rasulullah Sayyidina Ali. Kalaulah perkara itu tidak baik, maka Rasulullah tidak buat. Jadi siapa kata kahwin saudara itu tidak bagus? Rasa saya bukan kerana bonda ini kahwin saudara maka mahu mempertahankan. Tetapi sebelum perkara itu berlaku, bonda dah kaji juga daripada apa yang sunnah Rasulullah buat, apa yang dalam Al-Quran, apa yang tidak boleh dan apa yang boleh. Kalau tak boleh, takkan kita nak buat? So itu yang dikatakan merujuk pada Al-Quran. Alhamdulillah, lebih 40 tahun dah perkahwinan, barakah minallah, mudah-mudahan berterusan. So itulah yang kita selalu perjuangkan dalam hidup kita. Rujuklah kepada Al-Quran dan sebagainya. Contoh juga, pernah berlaku ada seorang kawan mahu berkahwin dengan seorang wanita. Wanita itu tidak baiklah, seorang yang ada melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kemudian dia baca hadis, dia baca tentang yang mengatakan bahawa at-tayyibun lit-tayyibat, orang yang baik itu pasangannya orang yang baik. Okay.
Jadi bunda sebutlah, faham tak maksud yang baik itu kepada yang baik, kita kena faham. Seorang apabila dia bertaubat, maka dia tu baiklah. Allah yang tentukan dosanya diampunkan Allah, maka dia menjadi baik. Tetapi kalau dia masih berterusan dengan sifatnya yang tidak bagus, maka itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan, itu tak boleh. Tapi kalau kita dah tahu wanita itu telah bertaubat, kenapa kita masih mahu menghukumkan dia masih tak baik? Dia apabila dia bertaubat, itu antara dia dengan Allah dan dia tidak mengulangi lagi perbuatan itu. Tapi kalau dia masih duduk lagi, masih lagi kita tahu bahawa dia menjalankan aktiviti-aktiviti pelacuran dan sebagainya atau dosa-dosa yang lain, maka itu memanglah tidak boleh dikahwini. Tapi kalau kita tahu dia telah bertaubat, maka apatah lagi kalau kita berazam untuk memperbaikinya ataupun membantu dia dalam taubatnya, maka itu adalah lebih baik. Itu yang dikatakan hukum yang kita rujuk kepada Al-Quran. Bila dia bertanya itu maksudnya dia mahu rujuk kepada Al-Quran dan hadis. Okey. Tadi kita lihat ayat itu, maknanya kalau sampai kita pun, contohlah kalau dalam hukum mengatakan, katalah dalam faraid tadi, dia kata bapa saudara tidak dapat, sedangkan dia adalah bapa saudara, dia bergaduh antara anak-anak saudara dia untuk mendapatkan harta. Kita pun dia kata mari kita rujuk Al-Quran ataupun hadis ataupun hukum-hukum yang berkaitan. Lalu dalam Al-Quran ataupun dalam hadis menyatakan bahawa bapa saudara adalah terhijab dengan adanya anak lelaki dan sebagainya, maka dia tidak berhak untuk mendapat harta warisan, melainkan dia ada wasiat daripada bapa dia lah. Itu cerita lain, cerita tentang faraid. Dia yang beri hukum, maka hukum mengatakan dia tidak berhak untuk dapat, maka dia kena ikut dengan reda hati. Itu ayat yang sebelum tadi kita baca. Yang inilah bukan maksudnya ni tulu anfusikum akhruju, itu saja contohnya, termasuk contoh tadi. Kalau di dalam hukum mengatakan hang tak dapat harta itu 1 sen pun, maka dia mesti terima kerana itu adalah hukum Allah. Contoh lagi saya nak beri. Kadang-kadang ada pembahagian harta di awal-awal yang kita tidak faham, sehingga contoh ada, katalah dia 3 beradik. Anak sulung dah ambil banyak lah, 3/4. Apabila dirujuk kepada hukum mengatakan bahawa itu tidak bagus, maka dia perlu memulangkan harta itu. Kalau adik-beradiknya tidak reda, dia perlu pulangkan. Itu hukum yang dikatakan dia mesti patuh dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ma fa'aluhu illa qalil. Tak ramai yang buat, sikit je Allah sebut. Allah memang maha mengetahui, dah tahu perasaan dan hati manusia. Kalau mereka lakukan, maka itu adalah tanda keimanan, lakana khairan lahum wa asyadda tasbita, adalah lebih bagus. Kemudian kita baca ayat yang ke-67. Wa idzan la'atainahum min ladunna ajran azima. Panjang lagi dia, nafas saya tak sampai. Min ladunna ajran azima. Wa idzan la'atainahum, dan setelah mereka berkeadaan demikian, orang yang patuh tadi, contoh saja tadi tu, kalau bunuh kena dia bunuh, dia hukum bunuh, dia naklah kena terima hukum bunuh. Kalau dia kena keluar dari rumah, keluar rumah. Kalau saya sebut tadi, kalau harta dia kena pulangkan. Ini banyak berlaku. Tapi tak disebut dalam ayat itu sebab bunuh itu sudah melebihi daripada contoh tadi. Kalau dia buat macam tu, apa dia Allah sebutkannya? Wa idzal la'atainahum, maka dalam keadaan demikian tentulah kami akan berikan kepada mereka dari sisi kami, min ladunna, itu daripada Allah, ajran azima, pahala balasan yang amat besar.
Para sahabat syurga sekalian, di dalam ayat Quran ya, kita selalu dengar cerita min ladunna ayat ni. Sebenarnya ini dari segi psikologinya ataupun dari segi impak perasaan kita, emosi kita. Bila Allah sebut daripada kami, daripadaku, maksudnya perkara itu orang lain tak boleh bagi. Allah saja yang bagi. Kalau kita nak faham ayat Quran tu, kita kena faham macam tu. Bukan kita faham makna literalnya saja, makna harfinya. Tetapi kita kena faham apa sebenarnya di sebalik ayat itu. Min ladunna, Allah kata. Daripadaku. Bila Allah kata daripadaku, maka orang lain ataupun hamba yang lain, makhluk lain tidak mampu memberi sebagaimana apa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajran azima, balasan yang amat besar, maksudnya pahala yang amat besar. Dia tak berikan kita segunung emas, dia tak berikan kita segunung intan, tetapi kebahagiaan, ketenangan yang tidak ternilai. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau kaya pun belum tentu hati tenang. Untuk mendapatkan hati tenang tu hanya daripada Allah. Kita tak boleh dapat daripada orang lain. Ketenangan, kebahagiaan, sesuatu yang tak boleh dibeli. Dan mungkin juga, maksud saya, pembalasan Allah itu memang ada di dunia dan ada di akhirat. Di dunia itu kadang-kadang kita tak nampak. Kita rasa kita masih susah. Kita rasa kita masih terkebelakang berbanding dengan orang lain. Kita suka banding diri kita dengan orang lain kan. Masih terkebelakang. Tapi kita tak tahu bahawa sebenarnya apa yang kita ada itu adalah terbaik untuk kita. Saya nak tanya sahabat, diri saya sendirilah, sahabat syurga sekalian. Kita jangan fikir sangat kekurangan kita. Kita ni jadi tidak bahagia ataupun tidak tenang dalam kehidupan kita. Sebab kita selalu memikir kekurangan kita dengan membandingkan diri kita dengan orang lain. Walau kita tahu bahawa orang lain yang kita bandingkan itu, kita hanya lihat kesenangan dia. Kita tak lihat kesusahan dia. Kerana ramai orang tidak menzahirkan kesusahannya. Ramai orang tidak menzahirkan kesusahannya. Sebab tu bila Allah kata, aku berikan mereka daripada aku ajran azimah, balasan yang besar. Mungkin balasan yang besar itu ialah ketenangan. Kita pun kata, itulah aku duk bagi harta aku kepada orang lain. Dia senang, aku tak senang. Kita tahu mana dia senang, kita tak senang. Pernah tak dengar ada orang kan, mungkin dulu orang tuanya wakafkan hartanya kepada, dia wakaf lah dan harta itu sekarang mempunyai nilai berjuta-juta. Dia pun duk cerita, itulah dulu bapa saya kan, dia serahkan, moyang saya serahkan harta kepada si fulan, wakafkan, kalau tak kami jadi jutawan dah kaya raya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wakaf yang diberikan oleh moyang itu kepada untuk kegunaan ramai akan bukan akan mendapatkan pahala yang berterusan di sana untuk dia dan keberkatan untuk anak-anak cucunya. Jadi kita sebagai anak cucunya doakan sahajalah mudah-mudahan mendapat kebahagiaan. Saya pun baru dapat tahu cerita ada atuk saya bila bapa saya lah kan. Kakak saya cerita, sebenarnya atuk belah baba ni tak kaya. Kenapa tu tak? Dia kata, dia buka kebun, kalau saudara mara dia datang daripada, dia dulu asal daripada Indonesia, adik-adik, sepupu dia ke datang, dia bagi tanah yang dia dah kerjakan tu. Sebab orang tu baru sampai. Dia bagi lagi. Jadi kita tak boleh seharusnya menyesal dengan perkara itu. Kita seharusnya proud, kita seharusnya terus berdoa moga atuk kita tu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia pun sendiri cerita. Bila orang tanya kenapa buat bagi tanah tu kepada si fulan, dia kata itulah nanti yang memberi cahaya saya dalam kubur. Satu jawapan yang sentap lah, satu jawapan yang memang seharusnya mungkin kita tidak mampu melakukannya pada zaman kini, tapi kita kena berusaha lah sebab ada satu contoh yang baik maka kita perlu lakukan. Okey,
Satu lagi kita perlu pegang sebab itu hukum kita kata kalau hukum tu kalau kita dah tahu datuk kita dah wakaf, kita tak ada kacau lagi. Sebab itu hak sudah menjadi hak ramai, hak kepada mereka yang bertanggungjawab untuk menjaga wakaf tersebut. Cuma kalau tanah itu diambil secara tidak sah oleh pihak tertentu, maka itu tak ada apa masalah lah. Kita boleh menuntut dan sebagainya. Itu kita boleh pulangkan kepada baca Al-Quran dan hadis, apa hak kita tentang harta itu dan sebagainya. Macam itulah saya nak beri contoh tentang penghakiman yang sepatutnya dikembalikan kepada Al-Quran. Sebab itu saya kira beberapa siri dulu dia selalu sebut kalau ada apa-apa tulis biar ada black and white kita kata supaya anak-anak kita tidak susah di kemudian hari. Kalau kita sudah wakaf mesti bertulis, tak boleh cakap saja supaya mudah anak-anak kita tidak melakukan dosa apabila mahu melakukan sesuatu. Tapi kalau begitu juga apa wasiat dan sebagainya perlu ditulis, tidak boleh kita cakap saja. Kalau cakap saja saksinya pula sudah meninggal dan sebagainya sudah tidak boleh diikuti. Jadi di sini perlu kita lakukan sebaiknya lah ya. Okey. Seterusnya ayat seterusnya kita ada masa lagi sedikit, saya nak habiskan ayat 68 sebab ayat yang seterusnya ini ada agak pendek wala hadainahum siratan mustaqima. Allah kata orang yang ikut perintah Allah, orang yang hukum dia tak kira hukum itu tidak memihak kepada dia ataupun tidak atau sebaliknya, Allah kata selain daripada tadi dikukuhkan iman, selain daripada diberikan balasan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wala hadainahum, inilah semua yang kita kejar. Inilah semua yang kita perlukan. Dan tentulah kami pimpin mereka, berikan mereka petunjuk ke jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang benar lah wala hadainahum, kami akan berikan, maksudnya Allah begitu juga Allah sebut hadainahum, kami Allah petunjuk daripada orang lain, bukan orang lain yang tunjuk kita jalan yang betul tak betul, tapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tunjukkan jalan yang benar. Bagaimana Allah tunjukkan kita jalan yang benar? Ini sepanjang ayat kita. Kalau kita tanya orang apa saya perlu buat dan dia tidak mengikut hukum Allah, tunjuknya pada hari itu sahaja, yang belum tentu sampai kepada jalan yang betul. Tetapi kalau kita ikut hukum Allah, petunjuk Allah itu berterusan sepanjang hayat kita. So hati-hati sahabat-sahabat pejuang syurga sekalian, kita berjuang untuk mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita mesti berjihad, mesti lawan kehendak nafsu kita. Sekiranya keputusan itu sudah ditentukan oleh Allah, maka kita jihad untuk mengikut kehendak Allah, bukan mengikut kehendak nafsu. Kadang-kadang kita gelap mata, kadang-kadang na'udzubillah waliyazubillah, gelap mata dengan balasan-balasan dunia. Gelap mata dengan balasan-balasan dunia. Contoh sahabat sekalian, bila orang datang kerana kita ni ustaz, ustazah ataupun hakim ataupun peguam syar'i atau macam-macam lah yang mungkin menjatuhkan hukum ataupun memberitahu tentang hukum, mungkin kerana dia kawan ataupun mungkin ada berbentuk pulangan-pulangan yang nampak. Contohnya kalau kita kata awak berhak dapat ini, dia bagi 50%, tak adalah 5% dan sebagainya, kita pun dah gelap mata. Okey, memang kamu berhak dapat ini. Itu tidak boleh ya. Dia akan merengsakan, dia akan menyeksa hidup kita sepanjang zaman. Kita tidak akan mendapat kebahagiaan. Jadi dalam menjatuhkan hukum ini, bukan hanya pihak yang berselisih itu sahaja yang perlu taat kepada perintah Allah. Terutamanya yang perlu mengikut ialah hakim itu. Hakim itu bukan semestinya hakim mahkamah. Kadang-kadang kita diminta pandangan sebagai orang tua. Anak kita tanya, saya ini, boleh dapat ini. Oh, anak ni banyak, tolong saya banyak. Saya peringatkan sekali lagi.
di dalam hukum pembahagian kepada anak-anak, dia tidak berkaitan dengan emosi. Ya, kita tahu fa'dilu baina auladikum, berlaku adillah kepada anak-anak kamu. Adil, kalau kita beri, kita bagi. Bagi ni, bagi ni. Bukan kerana oh dia ni rajin picit-picit saya lah, itulah, inilah. Tidak. Dia mesti berlaku adil. Cuma mungkin kadang-kadang kita dengar, ni benda pun pernah sebut ni, dia bagi anak ni banyak sebab dia akan jaga kalau hari tua. Kadang-kadang lain yang dijangka, lain yang diharap. Kalau nak juga tulis, sesiapa yang menjaga saya, dia akan dapat ini. Kalau kata saya nak bagi yang bongsu lah sebab yang bongsu duduk teman saya, belum tentu yang bongsu tu temankan anda. Jaga anda, kalau tidak jaga puan-puan, tuan-tuan sekalian di hari tu. Banyak dah kita lihat bila sampai masa perlu dia duduk dengan ibu bapanya, hilang. Akhirnya anak yang tak disuka juga menjaga. Itu Allah Maha Pengetahui. Sebab itu Allah minta kita berlaku adil. Allah minta kita sentiasa sayang, pembahagian harta dan sebagainya perlu dilakukan sebaiknya. Jadi kalau nanti kata itu faraid, Prof, Ustazah, kalau pemberian boleh kan? Yes, boleh. Tetapi pemberian juga mestilah adil. Pemberian juga mesti adil. Tak boleh beri, kalau anak 10 mesti sama 10 itu kita nak bagi apa. Tapi adil juga bukan berarti kalau 10 duit RM10 bagi seorang RM1. Tetapi mengikut keperluan. Contoh, ada anak 10. Salah seorang ni dia memang hidup susah. Kita ada duit RM50,000. Kita bantu dia ni RM1,000, tak bantu yang lain. Sebab yang lain tu sudah kaya raya, bagi RM1,000 dia rasa duit minum kopi je yang tu. Celah gigi orang Melayu kata. Jadi kita bagi keperluan, keperluan, mengikut keperluan. Bukan mengikut, adil itu mengikut keperluan. Dan tetapi kalau hartanah contohnya, harta rumah, itu bukan keperluan. Bukan, tidak samalah. Sebab itu Bonda sebutkan sekali lagi, jangan membagi itu bukan ada alasannya. Bila Allah kata, bila kita diperintahkan Rasulullah fa'dilu baina auladikum, dia tak kata kalau anak yang penyayang boleh lebih, anak yang ini boleh macam ni. Tak, dia kena berlaku adil. So itu apabila kita dah lakukan dengan yang terbaik, sebab itu kita berbicara tentang hukum yang kita kembalikan kepada Allah dan Rasul, kita mesti lihat Allah dah sebutkan apabila kita patuh, pertama tadi apa Allah bagi kita, Allah perkukuhkan. Allah kata lakana khairan lahum wa ashadda tasbita. Yang kedua Allah janjikan ialah la'atainahum min ladunna ajran azim. Bagi balasan yang besar. Wala hadainahum. Dua perkara yang kita memang dambakan dalam kehidupan kita, iaitu ajran azimah daripada Allah. Balasan Allah. Balasan pahala, balasan syurga, balasan dunia yang merupakan ketenangan, kebahagiaan, kedamaian, dan keduanya petunjuk Allah. Sebab kita ni, kalau tiada petunjuk Allah, kita bagaimana? Sebab itulah selalu kita kata mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Sebab rahmat Allah itulah yang memberi petunjuk kepada kita. Itulah yang beri petunjuk supaya kita taat kepada Allah. Supaya kita boleh bangun pagi-pagi ni hari Ahad, tak boleh bermalas-malas di atas katil. Kalau nak malam-malam atas katil sampai tengok handphone, dengar ilmu boleh juga. Tapi tak dapatlah adab ilmu, duduk betul-betul. Lainlah kalau ada kerja. Seterusnya, Allah sebutkan tu, petunjuk ini memang kita perlu cari sebab perlu mohon daripada Allah, dan untuk sampai kepadanya kita perlu patuh setiap hukum yang Allah berikan. Mungkin setakat itu sembang kita pagi ini. Saya tengok dah 10-15 minit. Saya tak pin semua. Mudah-mudahan terima kasih semua Mazna, Kamisa, Di Muhammad Ali,
Bunda boleh beri tazkirah khusus berkaitan tajuk berlaku adil kepada anak-anak. Yes, insyaAllah. Saya akan cuba. Sebelum berundur Bunda nak berikan sedikit sedikit pengumuman. Pada hari Rabu 25 hari bulan 11, Bunda akan bersiaran tetapi tidak fokus tadabbur surah An-Nisa. Kita stop dulu tadabbur surah An-Nisa 2 siri hari Rabu dan hari Ahad, tetapi waktu itu diisi dengan live juga. Bila sebut ni baru saya teringat live hari Rabu 25 hari bulan 11, Bunda akan bersama Profesor Madya Dr. Adawiyah Ismail, seorang pensyarah Fakulti Pengajian Islam, jadi sekarang adalah ketua program dakwah dan kepimpinan Fakulti Islam, akan berbicara anugerah terindah daripada Allah, termasuklah cerita anak-anak ni. Bunda cuba masukkan selitkan sikit tentang keadilan ini. Kerana kami akan fokus tentang anugerah Allah ialah keluarga kita, suami, pasangan, isteri dan anak-anak, lebih kepada anak-anak lah kerana itu adalah anugerah paling indah yang perlu kita hargai. So jangan lupa pukul 9 malam 25 hari bulan 11 hari Rabu, dan hari Ahad 29 hari bulan 11 saya akan menjadi tetamu kepada orang lain yang bukan di Facebook saya, Facebook Puan Azian Muhammad Isa. Kami akan berbicara tentang, saya lupa pula tajuknya mungkin berkaitan dengan juga anugerah Allah dari segi usia, umur, bagaimana kita memanfaatkannya, bagaimana kita terus mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dua itu saya harap semua sahabat-sahabat pengikut tadabbur ini untuk mengikuti juga live itu, kerana live itu ialah biasanya bila ada tetamu ni istimewa lah sikit, mungkin ada pandangan-pandangan lain yang mungkin juga disumbangkan dalam pertemuan tersebut. Okey, jadi bagus Cik Ali ni ingatkan saya, terima kasih. Jadi Bunda boleh war-warkan tentang pertemuan itu. Okey, terima kasih ada yang rajin catatkan pengajaran-pengajaran ni. Saya harap semua boleh baca lah So kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa, ya Allah, perkukuhkanlah iman kami, jadikanlah kami hamba yang taat kepada hukum-Mu ya Allah, hukum yang Kamu sampaikan melalui Rasul. Jadilah kami mencintai-Mu ya Allah, mencintai Rasul, mencintai kitab-Mu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك ربنا آتنا في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا الصالحات. Sekian, saya mohon maaf salah silap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.